para nabi mengikut tingkatan kisah Al-Quran. Sebab apa? Sebab kisah Nabi dan Rasul ni semuanya mari daripada Quran dulu. Mari daripada Quran dulu. Jadi dia bukan sebarang kisah, dia adalah wahyu, al-wahy. Dia adalah wahyu daripada Allah. Dia bukan main-main. Jadi tidak boleh melihat kisah Al-Quran hanya sebagai kisah, tak boleh. Dia adalah wahyu, al-wahyu min Allah. Jika Al-Quran ialah kalam Allah, maka kisah para nabi juga kebanyakannya adalah wahyu daripada Allah. Oleh yang demikian, kedua-dua kitab tersebut berkongsi sumber dan tujuan. Yakni tujuan Quran turun, begitulah juga tujuan kisah-kisah Al-Quran diceritakan. Bukan semata-mata untuk jadi cerita kisah lipu lara, cerita Pak Pandai, cerita cerita ceritik, cerita pelipu lara, cerita dongeng, cerita hikayat ke? Bukan. Sesungguhnya kisah dalam Al-Quran adalah wahyu daripada Allah. Mesti begitu. Walaupun dia cerita, tapi dia adalah wahyu daripada Allah. Maka tak boleh kita tengok kisah-kisah Al-Quran sebagai cerita-ceriti sama dengan cerita Pak Pandai, cerita hikayat, cerita-cerita folklore, cerita bedtime story. No, tak boleh. Sebagaimana dalam tradisi barat dan seumpamanya. Maka tujuan kisah-kisah dalam hadis sama dengan tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran, disebabkan hadis adalah sumber rujukan kedua yang melengkapkan Al-Quran. Kedua-duanya adalah hakikatnya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebab itulah dalam kajian PhD saya mengkaji satu teks, satu teks yang saya sudah bahaskan dalam kita punya masa balik 2 minggu, 3 minggu sudah. Saya dijemput oleh Cikgu Nasir untuk berkongsi sedikit dapatan daripada TC PhD saya tu di Dewan IPAC. Ada rakamannya dalam Darul Kausar punya live tu. Kalau siapa nak tengok dan faham apa yang saya maksudkan ini. So bila kisah-kisah Nabi dan Rasul ni sampai ke alam Melayu, alam Melayu ya, kita masuk sikitlah. Alam Melayu ni. Jadi apa yang berlaku pada ketika itu era transisi. Mula-mula orang Melayu kita beragama dengan Hindu dan Buddha sebagai contoh. Ini timeline yang para sejarawan bagi. Sebelumnya adalah agama animisme dinamisme. Animisme dinamisme ni percaya pada roh, pada mambang, pada spirit semangat. Bila mari Hindu percaya pada Dewa Dewi, mari Buddha percaya pada reinkarnasi roh boleh jadi hantu dan seumpamanya. Kemudian agama yang bongsu agama Islam. Islam marilah sekali. Suara tak dengar tu. Suara Ustaz tak dengar. Suara tak dengar Ustaz? Suara. Dah lama Ustaz ke tak dengar ni? Dah Okey, lama dengar. ke tak dengar ni? Dalam seminit. Okey. Dia tiba-tiba tertutup Minta maaf ya. Okey, baik. Okey. Jadi dalam kajian saya tersebut, kita melihat situasi, kita nak faham situasi dulu ni,
Jadi antara peralihan animisme, dinamisme Hindu dan Buddha kepada Islam, sastra yang ada ketika ini adalah sastra lisan dan sastra bertulis berdasarkan cerita Hindu Buddha, contoh Mahabharata, Ramayana, maka muncullah karya-karya seperti Hikayat Sri Rama, Hikayat Pandawa Lima dan seumpamanya. Yang nuansanya adalah berkaitan dengan tokoh-tokoh ataupun dewa-dewi Hindu Buddha dan seumpamanya. Jadi bila Islam datang, mula mereka ni ada dapat maklumat baru, subjek baru untuk menjadi modal berlimpah lara menceritakan dan seumpamanya. Bila Islam datang, pendakwah-pendakwah Islam datang daripada Yaman ke, daripada China ke, daripada India ke, mula nak cerita tentang kisah Nabi dan Rasul. Cerita Nabi-Nabi dan Rasul, cerita Al-Quran, cerita Arash, cerita malaikat, cerita iblis dan seumpamanya. Nampak? Jadi masalah sekarang, masyarakat awam ketika ini tak erti baca. 99% boleh kita kata begitu ya. Memang tak erti membaca, illiterate zaman tu. Yang boleh membaca, yang terima Islam awal ni adalah orang istana. Maka apa yang sampai daripada luar, daripada ulama-ulama kepada istana, maka istana akan sampaikan pada masyarakat dan sama ada melalui lisan ataupun bertulis, itu semua akan dipercayai secara 100%. Mereka tak pernah tanya riwayat ni sahih ke, daripada hikayat mana, daripada kitab mana. Mereka tak tanya. Zaman tu ya, kita kena tahu ni. Jadi mereka akan terima 100%. Jadi jangan pelik kalau kenapa masyarakat kita sampai hari ni lebih minat, lebih suka kepada cerita-cerita yang tidak sahih berbanding dengan cerita yang sahih. Kerana mereka sangat attached dengan cerita-cerita yang disampaikan pada zaman hikayat-hikayat ni. Maka muncullah hikayat Nabi bercukur, hikayat Nur Muhammad, hikayat Nabi membelah bulan, hikayat Nabi Yusuf, hikayat Nabi Sulaiman, hikayat tu, hikayat ni, hikayat Iskandar Zulkarnain, banyak cerita Nabi Khidir, dalam tu Nabi Khadir, hikayat hikayat Umar Umayyah, ada pelbagai lagi hikayat-hikayat. Bercampur aduk antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Benar bayangkan dalam proses ni, ulama-ulama ni mari cerita, contoh Isra' wal Mi'raj, mungkin ceritanya sejam saja ataupun 2 jam. Tapi para pendengar ni, para pelipulara, pencerita ni, penulis apa semua ni, mereka dengar 1 jam, 2 jam, mereka balik, mereka tulis pula sampai beratus-ratus muka surat. Berpuluh-puluh muka surat cerita tersebut. Apatah lagi bila mereka cerita balik, mereka lipularakan balik. Maka cerita itu menjadi bertambah, bertokok tambah dan seumpamanya. Bila karya-karya ini dikaji dari perspektif sastra, maka orang sastra tak kisah sama ada dia sahih ke tak sahih. Kerana pada mereka lihat dari sudut bahasa. Estetika, keindahan bahasa, kehebatan untuk nenek moyang kita, mencipta kreativiti dan seumpamanya. Tapi bagi kita yang duduk dalam pengajian Islam, yang melihat dari sudut, kita kata, ilmu riwayah dan dirayah, perkara-perkara ini sangat mengganggu kerana akhirnya kita belajar ia bersabit dengan akidah. Kerana kisah Quran, kisah yang wajib diimani 100%, sebagaimana yang Quran nyatakan, tidak boleh berkurang dan tidak boleh bertambah. Nampak tak? Tiba-tiba mari dalam sastra ni, dalam ranah sastra, hikayat Melayu, sastra klasik ni, dia pokok tambah macam-macam dan seumpamanya. Okey, contoh saya tunjuk ya. Sama-sama malam ni kita tengok. Cuba kita tengok malam ni. Saya cari dulu. Dalam buku, kejap. PDF. Okey. Okay. Alright. Okey, nampak ke? Nampak. Okey, ni salah satu contoh manuskrip Melayu tradisional yang dalam simpanan, yang ni dalam simpanan Dewan Bahasa Pustaka ya. Tajuk dia Kisah Al-Anbiya. Ni MS ni manuskrip nombor 49 lah, maksud dia begitu dalam simpanan ni. Mereka telah scan. Muka surat 334. Tebal lah.
Ditulis tangan. Manuskrip maksudnya bertulis tangan. Tahunnya mungkin sekitar abad ke-18-19 sebelum abad 20. Ya. Okey, siapa boleh baca ni? Ini Kisah Al-Anbiya. Lebih kurang dengan teks yang saya guna untuk PhD saya. Tapi saya tak guna teks ini, saya guna teks lain. Kita sama-sama baca. Siapa boleh baca jawi tradisional ni? Menarik ni. Ni kisah Nabi Adam lah ni. Dijadikan Allah Ta'ala akan Nabi Allah Adam itu daripada 7 patala bumi. Bom ni, bawah bumi ni, bom ni. 7 patala bumi. Kepalanya daripada bumi yang pertama dan batang lehernya daripada bumi yang kedua dan dadanya daripada bumi yang ketiga dan kedua tangannya daripada bumi yang keempat dan belakangnya dan perutnya daripada bumi yang kelima dan pinggangnya daripada bumi yang keenam dan kedua betisnya dan kedua tapak kakinya daripada bumi yang ketujuh. Ni tak nampak. Dia guna apa nama? Tulisan merah. Dah tak dapat dibaca. Kata Ibni Abbas, tengok. Menarik dia sandar kepada Ibni Abbas. Dia nak gagahkan riwayat tadi. Dia kata Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahawa dijadikan Allah Ta'ala Nabi Allah Adam daripada bumi Baitul Maqdis dan mukanya daripada bumi syurga dan kedua matanya daripada bumi sungai Kalkota. Sungai Kalkauthar. Sungai Kalkauthar. Sungai Kalkauthar. Dan kakinya daripada bumi Hindi. India lah. Dan dadanya daripada bumi Ka'batullah. Dan tulangnya daripada bumi Bukit Qaf. Dan ni apa dia? Imannya dan ni apa benda nak baca ni? Siapa boleh baca tu? Dan apa tu? Ada idea tak? Siapa boleh ada? Dan apa ni? Imannya. Imana apa ni? Ada tak siapa-siapa boleh teka? Dan apa tu? Dan apa tu? Bumi Bukit Qaf dan ni mesti anggota badan ni. Dan Allah tak tahu. Daripada bumi Babil. Daripada bumi Babil. Dan membinanya, bukan membinanya ni. Ni anggota badan ni. Dan mimpinya, mukanya, matanya dan kalau mim tanun matanya. Bumi Babil dan tulang belakangnya daripada bumi Iraq. Bumi Iraq. Daripada benua Iraq. Benua Iraq. Dan hayatnya, hatinya daripada tanah syurga Jannatul Firdaus. Dan lidahnya daripada bumi Taif, iaitu antara Makkah dan Hijaz. Ada seterusnya. Jadi inilah manuskrip Melayu tradisional kita.
Delay Ustaz. Okey, minta maaf tertekan apa bagi pangkah kita punya ni pula. Nak keluar daripada tadi tu. Okey. Okey, setakat yang saya tunjuk tadi, siapa yang rasa saya berharapkan tuan-tuan respon sama ada secara buka ataupun secara nilah komen dalam grup Sepanjang kuliah kita ni saya harap kalau ada apa-apa boleh komen terus dalam kita punya chat box macam semalam. Jadi kita nak habis jam setengah ni, kadang-kadang late jugalah malam-malam ni. Jadi bila ada komen daripada tuan-tuan di dalam chat box tu, nanti saya akan baca dan kita akan respon bincang. Jadi lebih seronok. Dia jadi lebih interaktif nanti. Jadi saya harapkan ada interaksi yang aktif lah daripada tuan-tuan. Banyak kuliah saya online saya minta begitulah. Supaya nanti saya tak cakap seorang-seorang dan saya tahu ada isu-isu yang tuan-tuan rasa perlu dibincangkan dan seumpamanya. Baik. Ni ada soalan dah. Okey, kita boleh respon terus sebahagiannya ataupun boleh juga siapa-siapa nak itu kan. Maaf tanya, manuskrip tradisional Melayu yang paling lama tahun bila? Bila sebut Melayu dia mesti tulisan Jawi lah. Yang kita sebab ada dulu sebelum Islam Melayu sampai paling awal 1100 Masihi, iaitu penanda arahnya kerajaan Samudra Pasai. Tapi untuk jadi tulisan Jawi, maksudnya mengadaptasi tulisan Arab jadi tulisan Jawi, dia bukan sehari dua punya kerja. Paling tidak 100 tahun lebih, 50 ke 100 tahun untuk sistem tulisan tu jadi establish. Sebab tu ranah ini digelar sebagai alam Melayu. Sebab apa? Bahasa Melayu dipertuturkan menjadi bahasa persuratan dan bahasa pertuturan. Walaupun dalam kepulauan alam Melayu ni mereka ada bahasa lokal ataupun bahasa daerah ataupun dialek masing-masing. Tapi bila mereka nak berurusan secara rasmi dalam perniagaan, dalam hubungan antara bangsa zaman tu, lingua francanya adalah bahasa Melayu, tulisan Jawi. Itu menyebabkan alam ini digelar sebagai alam Melayu. Jadi bila sebut kata alam Melayu tulisan Jawi, sebab tu manuskrip yang tinggal dalam manuskrip-manuskrip ilmu. Manuskrip berkaitan dengan ilmu Islam, berkaitan dengan apa semua tu, semuanya dalam tulisan Jawi, bahasa Melayu. Bahasa Melayu tulisan Jawi. Walaupun di Indonesia hari ni pun, kalau di mana, di Aceh dan seumpamanya, walaupun mereka ada bahasa mereka sendiri, dialek mereka ada Pegon. Kalau Jawa mereka ada tulisan Pegon, iaitu Jawi tapi bahasa Jawa. Ada. Sunda mereka ada tulisan Jawi, bacanya Jawa. Tapi tetap yang lebih dominan, lebih yang banyak adalah tulisan Jawi, bahasa Melayu. Sebab dia lingua franca, bahasa utama zaman itu. Baik. Soalan Tuan Muhammad Umar ni, paling lama dijumpai adalah manuskrip yang bertajuk apa dia ya? Bahrul Lahut. Menurut sejarawan kita lah, antaranya oleh Profesor Dr. Muhyiddin Haji Ismail Muhyiddin lah. Prof Muhyiddin kata dalam buku dia Islam di Alam Melayu, dia sebut antara manuskrip yang terlama dijumpai adalah Bahrul Lahut. Bahrul Lahut tu isinya tentang Nur Muhammad. Itu masalahnya sikit. Kemudian tetapi Profesor Dr. Said Muhammad Naqib Al-Aqqas dakwa dia jumpa yang lebih lama, iaitu sebuah manuskrip akidah tauhid, terjemahan bahasa Melayu, matannya matan Arab tapi ada terjemahan bahasa Melayu. Saya ada naskah tersebut. Dia telah bukukan tahun 1960 lebih, 70 lebih tempoh hari, diterbitkan oleh UM dan jadi naskah klasik dah. Orang jual sampai ratus-ratus lah, 500 jual. Saya ada satu naskah, iaitu Aqaid Nasafi. Aqaid Nasafi. Dan kalau nak yang lebih lama ataupun yang lebih klasik, of course Batu Bersurat Terengganu. Itu bukan kategori manuskrip, itu kategori dia panggil prasasti. Bahan-bahan yang bertulis sama ada biasanya sejarawan akan guna batu bersurat
ataupun batu nisan. Batu nisan ya, menjadi juga bukti bahawa Islam dah sampai dah establish ya. Cuma kita kena maklum kata Islam hari tu dia bukan mari sekaligus terus jadi, tak, di alam Melayu kita ni. Dia mari secara organik ya. Mari seorang dulu, ada duduk sekelompok orang Arab, kemudian mari pula berkembang, kahwin dengan orang tempatan. Kan dulu kita belajar angin monsun timur laut dengan monsun barat daya tu menyebabkan mereka terpaksa berlindung di sini dalam masa 6 bulan kan. Jadi setiap kali mereka singgah, lama-lama pengaruh Islam itu bukan melalui perang lah. Bukan melalui perang, bukan melalui apa, mereka melalui organik. Jadi daripada situlah mula berkembang orang Arab, orang Islam, berkembang dakwah-dakwah. Dan ia lebih aktif di pesisir pantai. Maksudnya melalui kita kata pelabuhan-pelabuhan. Bandar-bandar pelabuhan. Daripada situlah kemudiannya berkembang dan akhirnya penulisan daripada tulisan Arab mula diadaptasi, siapa tak tahulah permulaannya, tapi mula beralih orang Melayu mula mencipta tulisan mereka guna tulisan Jawi, dan hebatnya lagi mereka mula cipta beberapa huruf konsonan vokal untuk sebutan kena dengan lidah Melayu, iaitu ca, ya, nga, pa, wa. Alif bata huruf hijaiyah tambah pula dengan ca, ya, nga, pa, wa, untuk nak bagi kena dengan lidah orang Melayu. Orang Arab tak ada pa. Dia tak ada papa. Dia baba. Sebab tu dia diba alif baba. Orang-orang berempuan, dia tak ada perempuan. Pa dia tak ada. Jadi ulama-ulama kita, sarjana-sarjana dulu hebat ni, kita kena tak boleh nafikan ya, cipta huruf pa dengan meletakkan qaf satu titik di atas. Fa, qaf, ya, kemudian ada pa, iaitu pa 3 titik. Itu hebatnya ya. Itu hebat, memang hebatlah macam mana mereka cipta. Sama dengan bahasa Urdu dengan bahasa Farsi. Bila mereka adaptasi tulisan Arab, mereka cipta tulisan, tambahan tulisan mereka sendiri. Ini hebatnya. Jadi setakat yang dijumpai, kalau kata manuskrip, sama ada saya sebut tadi Bahrul Lahud ataupun yang disebutkan oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas, iaitu terjemahan kepada Aqaid Nasafiyah, matan akidah Maturidiyah ya. Kemudiannya kalau prasasti ataupun kalau batu bersurat ke apa semua jenis monumen-monumen ni, of course lah batu bersurat Terengganu. Sebab itulah monumen-monumen ini dan manuskrip-manuskrip ini sampai hari ini masih dikaji, masih dibahaskan, masih para sejarawan berkhilaf tentangnya dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Okey, jika ada komen dan sebarang persoalan lagi boleh nyatakan dalam chat box kita supaya kita boleh meriahkan lagi perbincangan kita ni lah ya. Baik, itu maksudnya. Jadi bila dalam proses tersebut tuan-tuan, cuba bayangkan ya, berapa ratus tahun tok nenek moyang kita duduk dengar cerita Nabi dan Rasul tapi versi hikayat. Hampir 1000 tahun ya. Hampir 1000 tahun. So, tiba-tiba beberapa tahun sudah, 10-20 tahun ni, bila ustaz-ustaz kita ramai balik daripada Mesir lah, daripada Jordan lah, daripada Madinah lah apa semua, daripada Pakistan, daripada India, yang terdedah dengan ilmu hadis, ilmu riwayat dirayah, ilmu untuk tahu sahih tak sahih, mulalah mereka berjuang untuk memperbetulkan hal ini. Mereka mula cerita yang ni tak sahih, yang ni sahih, tak boleh, yang ni Israiliyat, yang ni maudhu', yang ni palsu, yang ni dhaif jiddan, yang ni mungkar. Ada seumpamanya supaya kita benar-benar balik kepada kisah-kisah yang benar-benar sahih daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ambil ibrah pengajaran sebagaimana Allah Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kita ambil daripadanya. Sekadar itu sahaja, bukan untuk nak menjadikan ia cerita novel ke apa semua, tidak, hikayat. Tapi itulah disebabkan terlalu lama kita dengar hikayat-hikayat ni. Dan orang Melayu pun sebelum merdeka pun ramai lagi yang tak boleh membaca apa semua. Itu satu realiti. Abdullah Musi mengkritik hal tersebut. Hatta selepas merdeka pun
masih ramai yang tidak boleh membaca, walaupun dah ramai boleh membaca zaman tu, menulis jawi dan seumpamanya. Dan ini satu proses yang panjang, ya. Jadi apa yang kita buat hari ini untuk nak ajak masyarakat supaya benar-benar balik kepada kisah-kisah Nabi dan Rasul, pastikan yang sahih, yang ada sumber daripada Quran dan hadis, maka kita lah yang jadi ganjil. Kita jadi pelik pula. Sebab bagi mereka, mereka biasa duk dengar cerita Nur Muhammad sebagai makhluk pertama diciptakan. Mereka biasa duk dengar Nabi Nuh AS naik kapal sampai ke Kaabah, tawaf 7 hari 7 malam, berpusing-pusing di atas Kaabah. Bukan main, ya. Banyak cerita-cerita lagu tu. Tapi tidak sahih. Macam teks yang kita baca tadi itulah. Teks Jawi tadi. Saya nak tanya, siapa rasa cerita-cerita tu sahih? Siapa pernah bacalah buku-buku mana yang riwayat-riwayat tu sahih? Kita tak nafikan mungkin ada, tapi dari sudut ketepatan kesahihannya, sahih ke tidak? Itu isunya, ya. Tapi dia cerita pasal Nabi Adam dengan begitu sekali detail dan seumpamanya. Yang ni kita kata perlu disemak kembali untuk kita hati-hati dan seumpamanya. Baik, itu poin pertama. Poin kedua, kedua-duanya bermaksud yakni kitab Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi dan juga kisah Sahih Qisasun Nabawi, Sahih Qisasul Anbiya tadi. Maka kedua-duanya bermaksud mempersembahkan bekalan kepada para pendakwah, ya. Dan orang-orang saleh, bekalan kerohanian yang terkandung dalam kisah-kisah tersebut menjadi minuman kerohanian dan roh kaum mukminin, termasuk hati dan akal mereka. Hakikatnya cerita-cerita dalam Quran ini matlamatnya bukan untuk cerita, bukan untuk kisah, tapi untuk ibrah. Sebagaimana Allah Ta'ala sendiri sebut, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Pada kisah-kisah itu, yakni segala kisah Quran, yang Dr. Fadl Hasan Abbas kata, kalau disusun 300 muka surat, 100 muka surat Quran adalah kisah, cerita. Tapi adakah dia cerita sebagaimana cerpen, sebagaimana novel, sebagaimana hikayat-hikayat? Tidak. Dia adalah untuk diambil ibrah, iaitu teladan pengajaran. Khususnya pada siapa? Nabi Muhammad SAW. Selain itu, of course, kepada umat Nabi Muhammad SAW, kita semua, ya. Dengan membaca kisah-kisah perjuangan dakwah para Nabi dan Rasul, maka kita dapat manfaat yang banyak. Contohnya Rasulullah pernah kecewa ataupun pernah, kita kata down, pernah sedih sesungguhnya. Pertama, isteri dia mati, Khadijah. Sebelumnya, pakcik dia, Abu Talib, meninggal dunia. Dua pendukung besar dia di Mekah, yang menyebabkan kafir Quraisy tak berani buat apa pada Rasulullah, telah meninggal dunia. Lepas tu orang kafir mula buat serangan peribadi ataupun serangan fizikal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini satu benda yang ujian Rasulullah lalulah. Jadi dalam kesedihan, antara sedihnya lagi apa dia? Pakcik dia saat dia ajak untuk mentauhidkan Allah saja, untuk kata la ilaha illallah saja. Saat nak mati sangat dah. Tapi akhirnya pakcik dia Abu Talib memilih untuk bersama dengan nenek moyang mereka. Jadi ini menyebabkan Rasulullah sangat sedih lah. Maka digelarlah tahun itu sebagai Yaumul Huznun ataupun Sanatul Huznun, iaitu tahun kesedihan, ya. Tetapi kemudian saat itulah kisah-kisah Quran ataupun kisah-kisah Nabi-Nabi dan Rasul dulu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, turunnya kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia lama, hanya beberapa orang saja yang ikut, satu. Yang kedua, akhirnya yang kufur kepada Nabi Nuh alaihissalam siapa? Anak dan isteri anak-anak dan isteri dia sendiri. Bayangkan tuan-tuan. Dakwah seorang Nabi dan Rasul, yang tak terima, yang ejek, yang caci maki adalah anak-anak dan isteri sendiri. Jadi isyaratnya pada Rasulullah, seolah-olah kalau bahasa kita, Muhammad, ya kamu sedih. Pakcik kamu tak nak masuk Islam, pakcik kamu yang kamu anggap ayah kamu bela daripada kecil tu, tak nak masuk, tidak mahu tauhidkan Allah. Tapi kamu kena ingat, kamu ada senior-senior kamu yang lebih dahsyat ujiannya berbanding kamu. Apa dia? Nabi Nuh
Bukan setakat dia punya pakcik, dia punya ayah. Tapi dia punya isteri dan anak-anak sendiri pun kufur kepada dia. Jadi kamu ni pakcik yang kamu anggap ayah. Bahkan Nabi Ibrahim, ayah dia sendiri, Azar, tidak mahu beriman dan kufur kepada dia. Maka dengan itu Rasulullah sikit sebanyak terubat ataupun Allah Ta'ala sedang terghib, yakni bagi motivasi pada Nabi Muhammad untuk ya sedih-sedih tak ada masalah, menangis-menangis, tapi jangan terbawa-bawa sehingga melampau lah ataupun sehingga memikirkan menyalahkan Allah dan seumpamanya itu. Maka dengan menghadirkan cerita-cerita Nabi dan Rasul yang terdahulu, sikit sebanyak ia sangat membantu moral dan juga semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak tuan-tuan? Boleh relate tak? Betapa pentingnya kisah-kisah Nabi dan Rasul Al-Quran ini. Sebab itulah Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah taala, seorang ulama besar usul fiqh mazhab Hanafi daripada Yaman, seorang tokoh besar Ikhwan Muslimin, lulusan Azhar dan berada di Yaman lah, dia ni Yaman. Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan. Ada beberapa buku dia sangat bagus. Antara yang paling banyak Al-Wajib fi Usulil Fiqh. Ini memang digunakan pakai lah. Usul fiqh mazhab Hanafi. Banyak digunakan teks muqaran universiti-universiti. Tetapi saya sangat tertarik dengan karya dia yang bertajuk Al-Mustafad min Qasasil Quran. Manfaat-manfaat, faedah-faedah daripada kisah Quran. Bila kita baca, ada terjemahan Indonesia sudah. Bila kita baca, ternyata dia fokus kepada bagaimana kisah-kisah Nabi dan Rasul seluruh daripada Adam sampailah kepada Nabi Muhammad boleh menjadi satu panduan dan satu, kita kata, teladan kepada para pendakwah Islam yang datang kemudian. Memang dia tujuan lagu tu. Memang dia fokus kepada kisah-kisah Nabi dan Rasul ni untuk bekalan kepada para pendakwah. Jadi siapa yang memang duduk dalam arena dakwah dan seumpamanya, bila mereka membaca kisah-kisah Nabi dan Rasul, ibrah, pengajarannya sepatutnya memberikan mereka motivasi lebih banyak. Bila baca tentang kesusahan para Nabi dan Rasul, betapa dakwah mereka tidak didengar dan seumpamanya, compare dengan kita hari ini, jauh sangat lah. Jauh sangat. Kita setakat belum lagi dilempar batu sebagaimana Rasulullah di Taif dan seumpamanya. Baik. Okey, setakat ni ada apa-apa tak? Saya buka ni, cek kita ni. Bila tengok banyak benua yang disebut dalam penciptaan Nabi Adam, dapat kita tahu orang Melayu banyak merantau dan tahu nama-nama sebagai tempat di luar negara. Dari satu perspektif mungkin betul, dari satu perspektif sebahagian daripada cerita-cerita ni sebenarnya adaptasi daripada biasanya para pencerita ataupun penyampai yang awal, sama ada pendakwah ataupun para ulama lah. Jadi mereka dapat sumber tersebut daripada biasanya zaman tu banyak pengaruhnya daripada India, Farsi dan Arab lah, Yaman. So sebenarnya saya yakin sebab jarak kita dengan Rasulullah Islam sampai kita 1000 Masihi, Rasulullah lahir pada tahun 580 Masihi, dah 570 580 Masihi. Jadi dengan naskah Islam establish di alam Melayu 500 tahun kemudian, 1000 Masihi, pada saya lah ya, ketika itu contamination ataupun campuran di belah negara Arab pun, perkara-perkara bersabit Israiliyat apa semua ni bukan benda baru. Memang dah mereka sendiri pun sudah terbawa-bawa dengan hal itu. Contohnya, tafsir Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Tafsir At-Tabari lah. Ataupun nama Arab dia apa dia? Al-Jami' Allahumma sallam, tak ingat lah. Jadi tafsir At-Tabari lah, ringkasnya dikenali lebih masyhur dengan tafsir At-Tabari. Dalam tafsir At-Tabari ni, kurang lebih abad keberapa Imam Tabari? Kita cek sekejap. Ibn Jarir At-Tabari. Okey, Imam Ibn Jarir At-Tabari ni, dia ni adalah Allah, keluar bahasa Arab pula. Keluar bahasa Inggeris. Dari sudut hijrah, dia berapa hijrah?
224 Hijrah. Yang ni abad ketiga ya, abad ketiga. Jadi dia ni abad ketiga Hijrah, masih lagi generasi salaf, 3 abad pertama. Tetapi pada zaman dia ni pun, yang ni abad ketiga Hijrah ni, ketika dia tulis buku dia, Tafsir At-Tabari itu yang besar dan hebat itu, dia telah sengaja memasukkan ke semua riwayat-riwayat yang dia jumpa. Termasuk riwayat-riwayat Israiliyat dan riwayat-riwayat hadis palsu yang tidak sahih. Ini disebut dalam mukaddimah kitab dia bahawa bila kamu baca kitab aku ni, kamu akan jumpa hal-hal yang pelik-pelik, hal-hal yang begitu begini, maka dia kata aku sengaja masukkan, maka menjadi tugas kamulah untuk semak. Soalan gitulah isyarat dia ya. Tapi ada setengah orang yang datang kemudian, sama ada di kalangan ulama sendiri ataupun di kalangan para penceramah, wuaz, para motivator ataupun qusas, pelipu lara, mereka bila baca kitab Imam Ibn Jarir At-Tabari, Tafsir At-Tabari itu, segala riwayat yang pelik-pelik, yang pelik-pelik, yang luar biasa ajaib itu, mereka tak kisah. Mereka kira dah ada dalam kitab Imam Tabari, ni Imam Syekhul Mufassirin, imam paling besar dalam bidang tafsir, maka tidak perlu cek dah sahih ke tak sahih. Sedangkan Imam At-Tabari sengaja masukkan untuk nak bagi tahu, aku masukkan semua riwayat ni supaya kamu kemudian cek balik lah yang mana sahih, yang mana tidak. Ini manhaj. Ini metodologi para ulama dalam menulis kitab-kitab mereka. Sebab tu penting kita menguasai lah murad, kehendak ataupun kaedah bagaimana dia seorang ulama itu mengarang kitab mereka. Ya. Jadi bila ulama-ulama ataupun penulis-penulis kemudian datang, mereka menukilkan daripada Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Jadi mereka seolah-olahnya berpegang bahawa segala apa yang adalah kitab Imam Tabari sahih belaka. Dan menisbahkan kepada Al-Imam Tabari rahimahullah. Sedangkan Imam Tabari sendiri kata, aku sengaja masukkan semua riwayat ni. Yang pelik-pelik, yang apa-apa yang tak ada ni supaya kamu cek lah. Tapi aku memang aku masukkan belaka. Supaya kamu boleh buat perbandingan dan seumpamanya. Nampak tak perbezaan di situ? Jadi di sinilah kita kata berlakunya ketidakfahaman manhaj. Jadi kalau kata yang sampai ke alam Melayu, kita sebut tadi dalam 1000 Masihi. 1000 Masihi ni berapa hijrah? Sudah banyak ratus hijrah lah. Jadi saya yakin hadis-hadis yang sampai ke alam Melayu zaman tu daripada benua Arab khususnya Mekah, yang ketika itu di Mekah ulama-ulama yang paling berkuasa, pengaruh paling besar adalah ulama-ulama sufi tasawuf yang sangat cenderung kepada, walaupun mereka ahli dalam bidang hadis, bidang Quran tafsir, tapi dalam masa yang sama mereka sangat cenderung kepada sufi falsafi, yang mana mereka sangat terpengaruh dengan doktrin-doktrin falsafah sufi daripada Ibn Arabi, daripada jalur Ibn Arabi. Ini satu fakta yang tak boleh dimungkiri. Mekah ketika itu ulama-ulama tarikat sangat berkuasa. Sangat kita kata berpengaruh. Ni abad ke berapa? Abad ke-5 Masihi, abad ke-6 Masihi. Memang sangat-sangat itu. Sebagai contoh Syekh Ibrahim Al-Qurani ataupun Al-Kushashi. Ni ulama-ulama besar, alim. Quran hadis memang alim. Sanad-sanad hadis kutubus sittah daripada mereka. Tapi at the same time mereka juga bawa sanad-sanad tarikat sufi yang pelbagai. Naqsyabandiyah lah, apa macam-macam lah. Macam-macam. Sebab tu bila ulama Melayu kita pergi ke Mekah zaman tu untuk ambil ilmu, kecenderungan mereka bila balik semula ke alam Melayu, mereka tak bawa balik ilmu fiqh, ilmu tauhid, sifat 20 saja tak. Bersama mereka juga adalah sanad-sanad tarikat, amalan-amalan tarikat. Kepercayaan-kepercayaan ataupun doktrin-doktrin berkaitan dengan martabat 7, berkaitan dengan Nur Muhammad, berkaitan dengan Insanul Kamil dan seumpamanya. Sebab tu saya mengkaji dan membaca kenapa orang Melayu kita minat kepada benda-benda mistik. Kenapa orang Melayu kita ni minat kepada benda-benda yang Islam, versi mereka tu Islam yang nak jadi wali, nak kebal, nak berjalan atas air dan seumpamanya. Termasuklah Islam yang sangat
sangat cenderung untuk melihat Islam dari sudut martabat 7 maratibul wujud. Bagaimana alam ini wujud berdasarkan 7 martabat itu. Apa nama? Ta'yun awal, ta'yun thani, ayan thabitah dan pelbagai lagi istilah falsafah yang tidak pernah ada dalam Quran dan Sunnah. Tu panjang cerita tuan-tuan. Kalau nak ulang martabat 7 tu, kita kena buka cerita lain pula. Tapi nak katanya, saya pelik. Kenapa tok nenek moyang kita ataupun sampai sekarang pun aliran tradisional pengajian pondok, Islam mereka, fiqh mereka luar biasa, akidah apa semua, tapi mereka seakan-akan terperangkap. Bila bincang bab Islam, mereka tak boleh pisahkan daripada so-called perbincangan falsafah, daripada martabat 7, daripada Nur Muhammad, daripada wahdatul wujud dan seumpamanya, yang kita tahu perkara-perkara ini tidak pernah wujud pada zaman awal Islam dan ditolak oleh sebahagian besar daripada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, sama ada daripada Asy'ariyah apatah lagi daripada kalangan para muhaddithin dan seumpamanya. Ini saya cuba cari jawapan dan akhirnya alhamdulillah Allah Taala bagi panduan berdasarkan perbincangan dengan kawan-kawan yang lebih alim dan seumpamanya untuk jumpa jawapan tentang hal tersebut, ya. Jadi ia sangat berkait dengan tradisi kita tak cakna bab sahih tak sahih. Dia berkait belaka. Mereka yang ketika itu di Mekah, tradisi hadis sudah maksudnya mencapai tahap merudum. Abad ke-5, 6, 7 Hijrah tu tradisi keilmuan hadis sedang jatuh. Tidak ada tokoh-tokoh besar dalam bidang hadis ketika itu muncul untuk menjadi tokoh yang berpengaruh, ya. Tetapi yang muncul ketika itu adalah tokoh-tokoh falsafah, tokoh-tokoh ni dan seumpamanya. Gitu. Sebab tu Imam Ghazali menghadapi situasi tersebut dan akhirnya menulis Ihya Ulumuddin dan seumpamanya. Pun begitu, Ihya Ulumuddin beliau itu masih ada kesan daripada perbincangan tasawuf falsafi. Bila bincang tentang bujang, maka dia kata lebih baik hidup membujang daripada berkahwin. Itu ada unsur-unsur yang agak lebih sikit lah. Begitu juga penggunaan hadis dan seumpamanya. Bermaksud kita tak katalah Ihya Ulumuddin itu tak berguna langsung 100%. Sangat hebat kitab itu, luar biasa. Ulama sepanjang zaman mengiktiraf Ihya Ulumuddin antara kitab terbaik dan seumpamanya. Namun ada 10% lebih kurang begitu dalam masalah hadis ataupun masalah dia terlebih sikit. Contohnya dalam bab suruh membujang tadi apa semua, tu nampak dia Imam Ghazali pun sikit sebanyak terkesan dengan wacana-wacana zaman dia, dan seumpamanya. Itu tak boleh nafi. Lagipun Imam Ghazali kitab Ihya itu ditulis dan seumpamanya. Baik. Seterusnya kedua-dua tadi kita baca dah. Maka kisah-kisah Al-Quran dan hadis mengalir dalam diri mereka dengan aliran yang halus dan suci. Peristiwa-peristiwa dan kalimah-kalimahnya mengandungi banyak pengajaran dan faedah, memimpin ke jalan yang lurus, menjadi penghalang kepada kaum muslimin dalam melakukan dosa dan kerosakan. Bagi mereka yang terkesan dengan kisah-kisah Nabi dan Rasul, pasti mereka tidak akan melakukan perkara yang bertentangan dengan Islam lah. Seterusnya kitab ini seperti mana yang diketahui pada tajuknya terbatas kepada hadis-hadis sahih sanadnya. Sahih pada sanad, hadis ni ada dua komponen. Ingat ya tuan-tuan, bila sebut kata hadis, apa dia hadis? Segala benda yang disandarkan pada Rasulullah min qaulin wa fi'lin wa taqriru, daripada kata-kata, daripada perbuatan, daripada perakuan. Bahkan sifat fizikal tubuh badan Rasulullah dikira hadis. Bahkan akhlak Rasulullah makan, minum apa semua pun dikira hadis Nabi SAW. Dan hadis ni komponen dia untuk jadi sahih kena lihat dua perkara. Yang pertama sanad, isnad dia sanad, iaitu chain of narrator. Yang kedua matan, matan, iaitu dia teks. Jadi ada setengah sanad sahih, tapi matan maknanya pelik sangat menyebabkan ada sedikit kejanggalan. Ada banyak hadis juga yang matannya okey. Dan matannya sama dengan hadis-hadis sahih lain. Tapi dari sudut sanad ada perawi-perawi yang bermasalah. Maka darjat dia boleh jatuh jadi dhaif ataupun dhaif jiddan dan seumpamanya. Tapi teksnya mungkin betul. Teksnya dari sudut fiqh diamalkan.
Sebab bukan berkata betul, sebab dia memang sama dengan hadis-hadis lain. So, untuk nak jadi satu hadis ni sahih, dhaif, maudhu', perlu menguasai mustalahil hadis dan formula-formula yang sudah para ulama. Dan khilaf di kalangan para ulama hadis pun bukan main juga, hebatlah. Bahkan mereka ada mazhab-mazhab mereka. Ada aliran mazhab mutaqaddimin dia panggil. Mutaqaddimin. Ni mutaqaddimin ni mazhab ulama-ulama hadis yang awal. Ada mazhab mutaakhirin dia panggil. Mutaakhirin. Ada mutaakhirin dia panggil. Yang kemudian iaitu abad kelima dan ke atas. Ada pula mazhab dia panggil mazhab apa ni? Ihya mutaqaddimin. Yang nak menghidupkan kaedah mutaqaddimin balik, pelbagai lagi lah. Samalah dalam fiqh ada khilaf, ada mazhab. Dalam hadis, ilmu hadis pun ada khilaf, ada mazhab. Ada yang terlalu ketat dalam menghukum satu hadis. Ada yang terlalu longgar, dipanggil mutasahil. Ada yang mutasyaddid, terlalu tegas, terlalu ketat. Ada yang nak carikan kedamaian dan seumpamanya. Ini satu bidang keilmuan yang cukup halus, cukup seni, cukup kita kata mendalam, sensitif, cukup halus. Jadi tak ramailah orang minat. Jadi bila ada ustaz-ustaz kita yang fokus, khusus masuk dalam bidang hadis, mulalah ustaz-ustaz yang biasa-biasa ni, ustaz-ustaz yang tidak mengkhusus dalam bidang hadis, mula rasa tak selesa. Sebab mereka akan banyak untuk menegur penggunaan hadis-hadis, kisah-kisah yang tidak sahih, dari sudut sanad dan matan, bahkan dari sudut kefahaman, dia punya fiqh ataupun kefahaman terhadap teks hadis, pun nanti akan disemak betul ke tidak tepat dan seumpamanya. Begitu. Ini bukan benda baru, bahkan zaman Rasulullah pun dah berlaku. Ada sahabat yang salah faham matan ataupun teks hadis Rasulullah. Maka Aisyah radhiyallahu anha telah menegur. Sebagaimana kita ditulis oleh Al-Imam, bukan Zamakhsyari, Al-Imam Zarqashi rahimahullah. Menulis kitab khas untuk mencatatkan hal tersebut. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Okey, sekejap saya nak pasang bateri. Okey, baik. Setakat ni ada lagi soalan? Okey. Kawan kita kata masih ada ramai sampai sekarang duk ajar martabat 7 dan Nur Muhammad ni, bagaimana tu? Itu memang masalah ya. Itu memang perjuangan yang kita mesti teruskan lah. Sebab memang ia adalah arus perdana. Saya berani kata, tuan-tuan pergi ke pondok mana-mana mengaji, memang ia menjadi kepercayaan dasar. Memang ia menjadi, walaupun sebahagian mereka kata ni sebenarnya dalam bab tasawuf. Tapi tidak, sebenarnya ini dalam bab akidah. Sama-sama mereka pun yang mendokong itu, mereka ingat ini adalah akidah level tinggi. Akidah orang khusus khawas. Tapi tidak, sebenarnya ini adalah pengaruh falsafah yang di luar daripada Islam. Yang mendapat pengaruh daripada, kalau pernah dengar nama Neoplatonism, Neoplotinus. Plotinus yang membawa gagasan Neoplatonism. Yang bila Islam datang, mereka ubahlah nama jadi nama Arab ni, golongan batiniyah ni. Mereka tukar nama-nama jadi nama Arab. Jadi apa dia? Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah. Benda sebenarnya adalah berkaitan dengan doktrin-doktrin kufur ahli falsafah. Jadi dinamakan Neoplatonism ataupun Plotinus yang digagaskan oleh Plotinus. Ya. Ini satu isu yang panjang lebar, dan kata Profesor Doktor, boleh tuan-tuan nak faham isu ni boleh baca karya-karya Profesor Doktor Abdul Fattah Harun Ibrahim, mantan pensyarah ataupun Profesor Akidah dan Falsafah UKM. Saya pernah jumpa dia 2-3 kali, uruskan buku dia, dan saya tulis pasal dia dalam satu buku ya. Dan beliau juga adalah ahli jawatan kuasa fatwa, ahli jawatan kuasa penasihat akidah, ahli jawatan kuasa penyelidikan akidah JAKIM selama 40 tahun. Dan dialah yang banyak membantras ajaran-ajaran sesat, dan boleh kata semua ajaran sesat di Malaysia ni tuan-tuan ada kaitan dengan doktrin Nur Muhammad,
martabat 7 dan seumpamanya. Ini bukan dakwaan kosong. Tuan-tuan tak percaya boleh semak sendiri. Fatwa-fatwa negeri-negeri, ajaran-ajaran yang telah difatwakan sesat, termasuklah yang terbaru ni Sihab, Haji Sya'ari, termasuklah Wan Hizam. Ini semua sudah difatwakan sesat, saya berani sebut sebab dah ada fatwa. Jadi mereka ni semua tak dapat tidak, memang pusing-pusing cerita mesti akan akhirnya pergi kepada hakikat insan, dan kemudian mereka akan bincang tentang hakikat Muhammad. Ya betul, lepas makrifat pun sama lah tu. Sumber dia daripada buku Hakikat Insan berkaitan dengan martabat 7 Nur Muhammad apa semua tu gini, lebih kurang lah. Dan yang paling teruk Sihab sekarang secara jelas membawa doktrin apa dia? Nabi Muhammad itu Allah, Allah itu Nabi Muhammad, Allah hanya nama pangkat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gila tuan-tuan. Na'udzubillah min dzalik hada. Nasib baiklah Johor sudah fatwakan ajaran Sihab ni sebagai sesat. Namun di peringkat JAKIM kita tak tengok lagi dia punya tindakan-tindakan yang keras dan seumpamanya lah. Di peringkat JAKIM dan di peringkat negeri-negeri dah ada tindakan. Dan sekarang ni mereka pun aktif macam kita jugalah. Kita buat kuliah Quran hadis, dia pun buat kuliah dia juga. Ilmu makrifat dia tu. Ilmu makrifat. Kemuncak makrifat tak payah semayah. Jam keren. Solat daim lah, macam-macam lah. Dah. Mencapai zauq pada Allah melalui hubungan seks lelaki perempuan. Ini kerja-kerja mereka yang ada buku-bukunya, bahkan ada buku dalam tulisan Jawi yang tersebar di pondok-pondok dengan bukan tersebar di pondok-pondok, maksudnya ada kitab tulisan Jawi yang dianggap kitab membincangkan hal-hal perkara-perkara begini. Termasuklah Hakikat Insan dan seumpamanya itu yang sudah difatwakan sesat oleh seorang yang bernama siapa dia? Ahmad Laksmana. Seorang yang pelik lah, difatwakan sesat dan ajaran Ahmad Laksmana yang menulis buku Hakikat Insan. Rupanya Hakikat Insan tu ada versi tulisan Jawi dia. Saya jumpa sendiri, saya tengok dengan mata saya sendiri bahawa kitab itu barangkali insya-Allah saya akan buat kajian secara khusus sebab lukisan-lukisan pun sama dan seumpamanya. Baik, okey. Ni sahabat kita kata apa ni? Nik Nur Az-Zuhra Ridwan. Di era sekarang, apakah dah jadi wajib atas setiap muslim untuk mencari ilmu yang benar kerana mudahnya nak mencari ilmu yang sahih sekarang ini? Pertamanya, memang kita ni setiap, Allah tak ingat dah hadis. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib di atas setiap muslim, termasuklah muslimat lah. Cumanya satu masa dulu, disebabkan ilmu yang sampai, ilmu agama yang sampai itu versi tersebut, versi yang mistik. Sebab tu saya selalu ulang. Bahkan saya nak bincang Ustaz Zulkhairi. Bagaimana kita nak bawa masyarakat Melayu kita ni supaya tinggalkan kemistikan Nabi Khidir alaihi salam. Sebab mereka terlalu attach dengan kemistikan Nabi Khidir. Sedangkan dalam kisah Al-Kahfi itu, tokoh utamanya adalah Nabi Musa, bukan Nabi Khidir. Nabi Khidir tak ada manfaat untuk kita, tuan-tuan. Kita tak akan pergi minta syafaat dengan Nabi Khidir di akhirat kelak. Kita akan minta syafaat dengan Nabi Muhammad. Bahkan tokoh utama dalam kisah Musa dengan Khidir adalah Nabi Musa AS, bukan Khidir. Kita akan bahas bab ni satu masa lagi dalam perspektif yang bukan biasa kita dengar. Sebab biasanya orang yang baca Kahfi, bila sampai ke kisah Musa dengan Khidir, mereka akan terlalu kagum dengan Khidir. Mereka kata Khidir ada ilmu laduni, sebab tu lebih hebat pada Musa. Cuma sebab beradab dengan Nabi Musa, dan mereka tak terima bahawa Khidir itu Nabi. Mereka kata wali. Sebab apa wali? Sebab tok guru dia pun wali juga. Jadi kalau Nabi Khidir ni wali boleh terima ilmu laduni, jadi guru dia yang dia ambil ilmu makrifat, ilmu apa benda tu, pun ada ilmu laduni sama level dengan Khidir alaihissalam. Dan bila sama level dengan Khidir, maksudnya lebih tinggi daripada Nabi Musa alaihissalam. Ini karut-marut kesesatan yang nyata. Sebab tu kita kena bawa naratif baru. Khidir tak penting. Nama Khidir tidak disebut dalam Quran. Nama Khidir disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Melayu kita dengan Khidir, dia minat sungguh. Dia sangat minat.
Bila kita nak faham kenapa yang Khadir ni hebat sangat ni, bila dia tengok rupa-rupanya dalam manuskrip Melayu lama lah, dalam manuskrip tradisional Melayu tu banyak cerita Khadir alaihissalam. Contohnya dalam hikayat Melayu, hikayat Sulalatus Salatin, hikayat sejarah Melayu, ada cerita Khadir mari jadi wali kepada pernikahan ataupun jadi tukang sunat dan seumpamanya. Adalah cerita-cerita pelik-pelik. Ada. Termasuk dalam hikayat Hantuah, ada cerita Khadir. Berapa banyak tempat di semenanjung kita ni didakwa Nabi Khadir singgah untuk solat. Di mana? Di surau, ada di Terengganu tu. Didakwa Nabi Khadir datang, singgah solat dan seumpamanya. Sebab tu mereka masih lagi duk terima Khadir ni tak mati, dan Khadir ni boleh dijumpai oleh orang tertentu. Kita pula berdasarkan riwayat-riwayat hadis, kita kata Khadir mati belaka dah. Berdasarkan hadis tidak ada orang boleh hidup lebih lama, lebih 100 tahun lebih daripada umur Nabi Muhammad SAW dan seumpamanya. 10.45. Nampak tak tuan-tuan? Siapa nak bagi pandangan tentang Khadir ni? Saya buka. Siapa pun dah jumpa Nabi Khadir? Siapa pernah jumpa orang yang taksub kepada Nabi Khadir? Siapa yang bila dengar ceramah di surau masjid, ustaz-ustaz akan cerita pasal Nabi Khadir ni dengan penuh perasaan, dengan penuh keajaiban. Saya buka pada tuan-tuan, sama ada nak share secara boleh buka mikrofon ataupun tulis dalam komen kita. Ya, Concordant Project. Saya malah nak 2-3 malam itu saya tunjuk. Baiklah, kita tunjuk jugalah ya. Dalam satu website bidang kajian saya ni, kita ada satu website namanya Concordant Project. Concordant Project ni sekumpulan sarjana ataupun orientalis yang buat kajian tentang sastra tradisional orang Melayu. Mereka membina satu website Malay Concordant Project. Okey, jap. Mereka bina satu website. Mana ya? Chrome. Okey. Okey, nampak ya? Ini website Concordant Project. Ini senarai para penyumbang dia ni. Emilia Carrot-Wen, Henry Chamberlain, Annabel Tagalog ni hidup lagi. Mulaikan Hijaz ni sekarang ni di UK, SOAS. Virginia Hooker, Ulrich Kratz ni Jerman. Ni semua orientalis yang dan sebagainya adalah tempatan macam Omar Fatur Rahman ni daripada Indonesia. Saya Omar Syed saya tak kenal. Dan seumpamanya. Suryadi daripada Indonesia. Amin Swini. Jadi mereka ni telah bina ni daripada Australia punya projek. Mereka bina website ni. Mereka masukkan teks-teks yang telah di-romanize. Teks Jawi yang telah dikaji dan di-romanize, dirumikan. Mereka masukkan datanya dalam ni. So, bila mereka masukkan data dalam ni, kita boleh direct search. Okey. Kita pun kata alt text. Kita nak cari tentang siapa? Khadir. Tu nampak tu, Khadir. Maka kita pun search. Nampak ke? Okey, nampak tak berapa jumlah Khadir dalam sebahagian manuskrip ya. Dalam sebahagian manuskrip, bukan semua ni, sebahagian sahaja. Tengok, ada 1528. Ada 1528, 1110, 1128 ni. Manuskrip apa dia? Dalam hikayat Iskandar Zulkarnain ada 1402 kali kisah Nabi Khadir. Tu. Maka ujar Nabi Khadir ada juga satu pergunaan rantai bawah dari Raja Sulaiman. Tengok. Ini teks yang saya guna untuk PhD saya. Surah Al-Anbiya ada 38 kali. Hikayat Amir Hamzah ada 32 kali. Bok Sangaji Kai ni barangkali dalam bahasa Jawa ya, ada 12 kali. Sejarah Melayu, Sulalatus Salatin ada 12 kali. Surat Pawang ada 7 kali. Hikayat Hantuah ada 7 kali. Asal bangsa jin dan dewa-dewa ada 5 kali. Tarjumah Mustafiq. Tarjumah Mustafiq ni tafsir Melayu pertama lengkap 30 juzuk oleh Syekh Abdul Rauf Singkil. Ada 4 kali disebut. Saya jangka dalam kisah Suratul Kahfi. Dan seumpamanya. Tengok tuan-tuan. Jadi ini menunjukkan orang Melayu ni duk percaya pada Khadir berdasarkan hikayat
sama ada melalui lisan ataupun mereka punya tulisan, teks ini dah sekian lama. Dah sekian lama, bukan baru. Bukan baru, ya. Jadi bayangkan, corak beragama selama 1000 tahun dulu adalah berdasarkan teks-teks ini. Ataupun daripada cerita yang jadi teks, ataupun teks yang jadi cerita. Tiba-tiba kita mari 10-20 tahun ni, kita perjuangkan, ayuhlah kita dengar cerita Rasul dan Nabi Rasul ni daripada sumber yang sahih sahaja. Hadis yang sahih, Quran sahaja. Memang mereka tak boleh terima, tuan-tuan. Memang mereka tak boleh terima. Sebab tak seronok lah. Kalau cerita Isra' wal Mi'raj tu, tak cukup. Ni ada sahabat kita kata, ni bulan Maulid pula ni. Ya, kita tak ada masalah bulan Maulid nak ada ceramah apa semua tu, kita terimalah, harus untuk nak ceramah ke, untuk buat program-program. Cuma tidak adakan, jangan adakan ibadah-ibadah khusus. Tiba-tiba buat solat sunat Maulid contoh. Macam solat sunat hari raya tu, ada solat sunat Maulid, na'udzubillah, itu bid'ah lah. Tapi kalau sekadar nak buat pertandingan bercerita, nak buat bahkan saya cadangkan buat daurah hadis. Baca hadis 40 sehari daripada pagi petang, sediakan kambing golek ke apa semua, ramai mari tu. Paling tak mengaji hadis dengan hadis Rasulullah. Barulah benar-benar cinta pada Rasulullah. Nah. Tapi sebahagian besar fakta tentang Maulid itu diambil daripada sumber-sumber sastra. Adapun Barzanji dengan Maulid Barzanji itu adalah syair puisi panjang. Dia bukan kitab sirah ke hadis ke apa. Maka bila dia bercerita tentang runtuhnya istana Kautsar, munculnya cahaya naik ke langit, itu adalah metafora dan juga gaya orang sastra. Masalah kita bila melihat hal-hal ini sebagai fakta sejarah yang sahih. Memang masalah lah. Sebab dalam riwayat hadis dan juga Quran dan hadis tidak ada tentang pernyataan tersebut. Walaupun kita nak muliakan Rasulullah, ya, tapi kita kena faham, sumber tadi sumber sastra. Bukannya sumber Quran dan hadis. Tak boleh kita anggap dia setaraf. Di sinilah kita kena kembali kepada sumber yang benar-benar terjamin lah. Itu perlukan sahabat-sahabat dalam bidang sirah untuk bincang dan seumpamanya. Okey, baik. Seterus kita pergi sikit. Kitab seperti ini yang diketahui pada tajuknya terbatas kepada hadis-hadis sahih sanadnya daripada Rasulullah SAW, dan saya tidak menyalahi kaedah ini kecuali hanya dalam beberapa kisah yang mauquf, yakni terhenti atas sahabat. Mauquf daripada perkataan waqaf tu terhenti atas sahabat. Yakni sahabat, lafaz tu daripada sahabat, dan ulama bincanglah bila daripada sahabat, cerita tu pula cerita-cerita yang gaib, pastilah sahabat dapat daripada Rasulullah juga. Cuma bila mereka riwayat, mereka tak riwayat lafaz Rasulullah. Mereka riwayat bil makna, dari sudut mereka punya bahasa sendiri. Yang sahih sanadnya daripada mereka, dan kemudian mereka mendengarnya daripada Rasulullah SAW, dan kemungkinan mereka mengetahui daripada sumber yang lain. Mungkin juga sumber Israiliyah. Ini perlu diperhatikan. Sebagai contoh, 3 orang sahabat besar yang berasal daripada Yahudi masuk Islam. Ka'ab ibn al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, dan Abdullah bin Salam. Bila riwayat mereka ni, ulama-ulama tafsir dan hadis sedikit berhati-hati. Kemungkinan riwayat itu riwayat yang mereka dengar sewaktu mereka masih Yahudi dulu. Mereka kadang-kadang miss around juga antara yang daripada Rasulullah dengan yang daripada kitab mereka. Jadi di situ ada kehati-hatiannya. Itu biasa. Kemudian ada pun pembatasan kitab ini adalah hadis-hadis sahih tanpa hadis-hadis yang cacat, daif, batil dan palsu. Kerana sandaran hadis-hadis yang demikian kepada Rasulullah SAW adalah dusta atas nama baginda, dan ia termasuk antara dosa besar. Jelas. Syekh kata, kitab aku ni aku pilih yang sahih belaka. Tidak ada yang cacat ilah, yang ada ilah, yang ada ilal, yang daif, lemah ataupun terlalu lemah, yang batil, yang palsu, yang mungkar, tidak ada. Kerana penyandaran itu adalah dosa besar, kata Syekh kita ni. Bermaksud dia nak ajar kita benda melibatkan ghaibiyat, benda ajaib, pelik, cerita Nabi dan Rasul ni cukup dah dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi kita yang tidak berpada-pada, ya. Malah tidak boleh dengan bermudah-mudah menisbahkan sebagian bentuk riwayat kepada Rasulullah SAW,
Kerana kisah-kisah khabar-khabar dan kejadian-kejadian tersebut adalah termasuk urusan ghaibiyat. Tak boleh. Yang hanya boleh bersumberkan Al-Quran dan hadis sahih. Hatta hadis daif tidak boleh menjadi sandaran kepada daif. Tidak boleh jadi sandaran kepada hal ghaibiyat. Tak boleh. Ghaibiyat. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Hadis daif. Bukan daif jiddan. Daif biasa pun tak boleh. Sebab apa? Biasanya benda ghaibiyat ni bersabit dengan aqidah. I'tiqad. Aqidah. Maka mana boleh hal-hal akidah dengan hukum hakam halal haram guna hadis dhaif. Tak boleh. Mesti hadis sahih. Nampak tak? Begitu. Ada komen baru ke? Minta rancakkan sikit komen kita ni. Pandangan, komen dan seumpamanya. Supaya kita berinteraksi lah melalui cara itu. Ya. Tapi saya akan berhenti sikit lagi untuk buka ruang. Siapa-siapa nak buka mikrofon dan menyatakan pandangan ataupun pendapat, persoalan dan seumpamanya. Kita berhenti lebih kurang dalam 10.45 insyaAllah. Baik, seterusnya saya baca sikit lagi. Kita mempercayai perkara-perkara gaib yang benar. Manakala kisah-kisah gaib yang tidak datang dari sumber Allah dan Rasulnya. Ia adalah satu penyimpangan daripada jalan yang benar dan berisiko membawa ke arah kesesatan. Inilah benda yang bila saya bawa untuk kaji teks sastra Melayu tradisional, sebahagian tokoh-tokohnya marahlah. Dia kata hikayat-hikayat ni untuk hiburan. Kenapa yang kita nak kaji sahih tak sahihnya? Kita kata tak boleh gitu. Masalah sekarang, teks itu tentang kisah Nabi dan Rasul. Walaupun dia dibawa dalam kategori sastra, hikayat, tapi cerita tu cerita Nabi dan Rasul. Mana boleh cerita Nabi dan Rasul, kemudian kita pandai-pandai tokoh tambah kurangkan apa semua. Kita tak setuju. Maka adalah pihak tak setuju, kita marah, kata kita nak. Saya dalam Viva, bahkan dalam Viva 4 bulan 7 tempoh hari, saya selesai belakang dah, Alhamdulillah. 30 hari bulan tempoh hari, saya dapat surat senat saya. Maka saya tamat secara rasmilah pengajian PhD saya, Alhamdulillah. Terima kasih atas doa semua. Saya tahu sebahagian ada pernah saya sebut dalam kuliah yang lalu untuk minta doakan. Saya terima kasihlah atas doa sebahagian pada tuan-tuan dan puan-puan rahimah. Jadi selesai belakang dah, tapi nak katanya dalam Viva tu kita bawa pendekatan ini adalah orang tak setuju. Apa periksa dan seumpamanya. Dia kata anak takut bila entah kaji lagu ni, entah sebut ulama-ulama kita ni ada kekurangan apa semua, menyebabkan orang jadi hina ulama-ulama kita. Hina ulama-ulama kita ni buat kerja tak betul apa semua itu gini. Saya tak bersuara lah masa dia duduk kritik tu, saya diam sahaja. Sebab saya tahu dah. Kalau kita cakap banyak nanti lagi panjang. Jadi kita diam dulu. Bukan kita tak nak pertahankan. Kita tahu kalau kita buka mulut, lagi panjang cerita dia. Jadi saya diam dulu sehingga dia habis bercakap sejam. Dia duduk komen TC saya tu sejam lebih. Remak. Bayangkan sepanjang itu saya diam saja. Sepatutnya saya mempertahankan. Sepatutnya saya pertahankanlah TC kita ni. Kita mesti nak kata kita betul. Tapi sebab bila saya dengar cara dia ulah, saya tahu manhaj, worldview, perspektif dia dalam melihat teks itu dengan pendekatan yang kita bawa berlainan. So kalau saya pertahankan, dia akan jadi bahasa ayam dengan itik lah. Jadi saya diam dulu sehingga pengurusi pelik. Pengurusi kata calon, kenapa macam mana calon diam saja, adakah tidak mahu pertahankan? Kita harapkan boleh untuk menyatakan pandangan lah. Maka barulah saya membuka mulut. Saya nyatakan terima kasih kepada semua ini. Terima kasih pada pemerintah luar di atas komentar yang detail, yang begitu bagus, bermakna gini-gini. Saya pujilah dulu. Saya kata sebahagian besar daripada ulasan, kritikan dan cadangan itu saya terima dan saya setuju. Cuma ada beberapa benda yang mungkin saya perlu jelaskan kembali. Pertama, tujuan kajian saya ini, saya bukan kaji manuskrip, saya kaji perspektif dakwah dalam manuskrip ini berdasarkan kisah-kisah Nabi dan Rasul. Satu. Yang kedua, saya kata
apabila pemeriksa mengatakan apabila kita menilai balik kandungan kedudukan hadis dan seumpamanya dalam teks ini seolah-olah menghina ulama-ulama ataupun penulis teks-teks lama kita ni, saya kurang setuju. Kerana sebenarnya saya melihat ia sebagai satu nilai tambah, ia sebagai satu pelengkap. Bukan bermaksud kita nak kata yang tok nenek moyang kita buat ni tak berguna langsung, khurafat syirik bid'ah belaka, tidak. Tapi ia lebih kepada ia ni satu karya yang bagus, alangkah bagusnya kekurangannya itu dibaiki lagi, iaitu dalam bab takhrij hadis dan seumpamanya. Jadi ini bukan satu bentuk penghinaan, ini satu bentuk memberi nilai tambah. Saya tak melihat ia sebagai satu penghinaan, menyebabkan generasi yang datang kemudian mendapat dua ilmu, iaitu ilmu penulis asal dengan ilmu sarjana ataupun ilmuwan yang datang kemudian yang memberi nilai tambah. Dan perkara ini biasa dalam tradisi penulisan kitab ulama-ulama sepanjang zaman. Ihya Ulumuddin tu diringkaskan, dikritik, ditakhrij hadisnya dan seumpama. Benda biasa. Akhirnya nampak dia diam. Bila saya sebut begitu tu diam. Saya pun atur perkataan tu cantik lah. Saya tak nak dia terguris ataupun ni. Tidak panjang cerita tuan-tuan. Buatnya tak luluh hari tu, terduduk saya. Jadi kita pun bangkit untuk membela, tapi dalam bahasa yang tidaklah apa nama ni. Dia pun alhamdulillah tidaklah bila dia kritik saya tu menggunakan perkataan-perkataan yang kasar dan tajam, tidak. Cuma dia tak setuju. Dan bila saya faham, tengok latar belakang, ternyata manhaj yang berbeza. Saya kata sudah dah aku. Sebab tu viva saya tempoh hari 9.30 sampai 12 tengah hari. Bayangkan. Berapa lama tu. Semua orang terkejut. Lama sangat lah. Lama sangat. Lama sangat. Baik. Okey. Sikit lagi kita pergi. Ini ada soalan ni. Zulizzi Nordin kata, banyak sumber Israiliyat datang daripada kitab tafsir. Kitab tafsir yang mana yang paling selamat, Ustaz? Baik. Antara kitab tafsir yang paling selamat adalah tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir pun dah banyak versi yang ditakhrij dan ditahqiq. Terjemahan bahasa Indonesia pun sudah banyak. Jadi bagusnya terjemahan-terjemahan ataupun versi yang mutaakhir ini, setiap hadis-hadis itu ada takhrijnya. Dan sebahagiannya dia tidak ikhtisar, dia tidak ringkaskan, dia kekalkan riwayat, tapi di nota kaki tu dia nyatakan apa ulasan ulama hadis tentang hadis tersebut. Dalam bab Israiliyat juga sama. Dalam bab Israiliyat juga sama. Dalam bab Israiliyat, dalam tafsir Ibn Kathir ni ada Israiliyat yang sahih, yang tepat dengan hadis, yang berasal daripada hadis Nabi SAW. Itu Israiliyat yang boleh kita terima lah. Ada Israiliyat yang mardud, yang tertolak langsung. Ini pun dinyatakan dalam nota kakinya. Dan ada, tapi yang paling banyak dalam tafsir Ibn Kathir, Israiliyat kategori dia panggil maskut anhu, la tusaddiq wa la tukadzib. Ulama-ulama tafsir tak kata ya dan tak kata tidak. Dia jenis yang ketiga. Nak kata ada sandaran pun tak boleh, nak kata tak ada sandaran pun tak berani. La tusaddiq wa la tukadzib. Kami tidak mengiyakan dan kami tidak menidakkan. Rasulullah suruh buat begitu. Sebab ada kisah-kisah Israiliyat ni daripada Bani Israel yang okey. Cuma kalau yang jelas bertentangan dengan akidah, maka tertolak, mardud. Tapi kalau ianya berasal daripada hadis sahih Nabi SAW, Israiliyat itu diterima sebagai sahih. Nampak tak? Dan dalam tafsir Ibn Kathir, jenis yang ketiga paling banyak. Jenis yang maskut anhu, ulama senyap, ulama no comment. Cuma cara kita, contohnya apa dia al-maskut anhu ni? Nama Imra'atun al-Aziz dikatakan Zulaikha. Zulaikha. Maka Zulaikha tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis sahih. Yang ada dalam tafsir. Yang ada dalam tafsir. Jadi boleh kita guna nama Zulaikha tu? Asasnya boleh. Tapi dengan nota kaki lah. Kalau saya kuliah, saya akan kata Nabi Yusuf yang digoda oleh Imra'atun al-Aziz, isteri kepada al-Aziz. Al-Aziz itu pun bukan nama sebenar. Al-Aziz itu adalah pemerintah, pembesar. Imra'atun adalah wanita ataupun isteri. Yang lebih tepat. Jadi Imra'atun al-Aziz yang dikatakan
menurut riwayat Israiliyat sebagai Zulaikha. Jadi kita tegangkan awal-awal. Zulaikha ni tak ada riwayat sahih, melainkan riwayat Israiliyat. Tapi untuk nak cerita, nak tulis dalam ni, kita guna sajalah nama itu dan keadaan tahu bahawa ia bukan daripada riwayat sahih. Itu disiplin dia. Itu disiplin dia. Baik, seterusnya di sini disebutkan apa dia tu? Tafsir Al-Azhar dari Hamka bagaimana Ustaz? Baik, tafsir Al-Azhar ni menurut kalau tengok dalam satu buku yang diterbitkan oleh UKM, warna hitam, apa tajuk dia ya? Tafsir Nusantara, kalau saya ada buku tu. Tafsir Nusantara. UKM Press. Ya, tokoh kita tafsir ulama Nusantara tu. Betul. Ni, ada ni. Okey. Kejap, stop presenting. Okey. Okey, nampak ya? Ni pengenalan tokoh-tokoh dan kitab tafsir Melayu ulama Nusantara. Salah satu yang yang dimasukkan dalam ni adalah tafsir Al-Azhar. Dan antaranya mereka ulas tentang kedudukan riwayat Israiliyat dalam kitab-kitab tafsir alam Melayu ni. Dan ternyata bila disebutkan tentang tafsir Al-Azhar, ternyata tafsir Al-Azhar sangat berhati-hati dalam penukilan riwayat-riwayat Israiliyat. Kalau dia masukkan juga, contohnya cerita Ratu Balqis. Ratu Balqis ni berkaitan dengan Ratu Sabak tu. Istiwa jugalah, bersemayam di atas throne kerajaan Sabak, Malikatus Sabak. Maka di situ ada riwayat tentang macam-macam lah. Tetapi bila Hamka nukilkan kisah-kisah tu, sama ada di awal ataupun di hujung, dia akan kata berdasarkan riwayat yang masyhur tetapi Israiliyat yang tidak mungkin dapat diterima, dinyatakan, dia pun datangkan riwayat tu. Maksudnya dia bagi isyarat bahawa kisah bawah ni aku masuk ni tapi sebenarnya daripada sumber Israiliyat. Ataupun di bawahnya style Hamka, di bawah lepas dia ceritalah pelik-pelik tu beginilah begitulah, ternyata riwayat-riwayat di atas, kisah-kisah di atas itu tidaklah boleh kita terima kerana ulama-ulama muhaqqiqin menyatakan ia adalah riwayat Israiliyat. Begitu biasanya begitu Hamka. Nampak tak? Itu seni masing-masing. Jadi nak katanya dia pun agak berhati-hatilah dalam penukilan riwayat Israiliyat. Ada pun mungkin ada yang terlepas tu, mungkin ada. Kita tak nafikan. Mungkin ada. Wallahu alam. Okey, kita pun dah 10.45. Akhir sekali saya nak tanya, ada siapa lagi nak komen ataupun nak tanya apa-apa? Ataupun ada yang nak buka mikrofon untuk bercakap pun boleh juga. Kita dari hujung ni. Abang Zaim, tolong print screen muka surat kita ni. Sekejap saya buka balik. Siapa yang ada buku tolong ni tanda ya. Okey, kita berhenti at 77111. Okey, ada beberapa lagi lah bawah ni. Okey, ada siapa-siapa ni? Ada sesiapa yang masih lagi nak bertanya apa-apa? Ataupun nak bagi pandangan dan seumpamanya? Sila. Kalau tak ada, kita berhenti sinilah. InsyaAllah. Panjang umur rezeki, kita jumpa lagi pada bulan depan untuk membicarakan lagi lebih detail hal ini. Dan saya harapkan macam kelas semalam juga, supaya ada pelibatan yang aktif daripada sahabat-sahabat semua. Nanti saya pun akan lebih aktif lah. Kadang-kadang kita letih malam ni. Saya hari ni pun tak keluar. Isteri minta pergi hantar kerja pun saya kata tak lagak. Saya kata tak lagak awak isteri. Tu pun